Kamil, tu gitar kita nak buat apa Bila mendengar soalan dari Ramzi, aku hanya terdiam. Sebab itu adalah gitar kesayangan arwah Johan. Nak buang pun rasa bersalah, tak buang pun susah. Aku yang pada waktu tu duduk di kerusi ruang tamu memandang jauh keluar tingkap. Nama aku Kamil. 2 tahun yang lalu bersama rakan-rakan aku Ramzi, Syah dan juga Johan, kami berpindah masuk ke sebuah apartmen. Kami berempat ni memang rakan baik sejak belajar lagi. Selepas tamat belajar kami mencari kerja masing-masing di bandar tapi memutuskan untuk tinggal bersama-sama. Tak sangka pula 3 bulan yang lalu salah seorang rakan kami, si Johan, meninggal akibat terlibat di dalam kemalangan jalan raya. Mengikut laporan polis, motor yang dia naiki terjatuh dari tebing semasa mengelak satu kenderaan yang memotong secara tiba-tiba. Iyalah, ajal maut di tangan Tuhan kan, Allah lebih menyayangi dia. Masalahnya, selepas dia meninggal berlaku kejadian misteri di rumah apartmen kami ni melibatkan gitar kesayangan dia. Sebuah gitar kapok berwarna biru yang dia akan selalu bawa kalau berpindah randah. 2 minggu selepas kematian Johan, barang-barang dia masih lagi di rumah. Kami tak tahu nak letak di mana sebab Johan ni tak ada keluarga. Dari kecil lagi, dia berpindah randah dari satu rumah ke rumah yang lain dan dijaga oleh keluarga yang berbeza. Sehinggalah dia membesar, dia berseorangan. Hanya kami yang ada dianggap sebagai keluarga. Di antara semua barang-barang Johan ni, gitar kapok biru yang aku ceritakan tadi, kami jangka mempunyai sesuatu. Sesuatu maksud aku ni mempunyai penunggu yang tidak diundang. Awal-awal tu si Razmi yang perasan. Walaupun arwah dah meninggal, tetapi dia kerap kali mendengar bunyi petikan gitar dari dalam bilik arwah. Bukanlah bunyi petikan lagu, tetapi hanya sekadar berbunyi ibarat ada yang menyentuh gitar tu. Awal-awal tu Ramzi tak hiraukan sangat sebab mungkin itu perasaan dia aja. Tapi bunyi ni semakin kerap kedengaran dari bunyi yang halus sehinggalah bunyi petikan yang kuat. Masa ni Ramzi hanya mendiamkan diri, tak mahu memberitahu kami sebab arwah baru sahaja meninggal, jadi tak manislah kalau kami bercakap pasal arwah. Tapi bunyi gitar ni bukan Ramzi sahaja yang dengar, Syah pun dengar bunyi tu. Makin lama makin jelas sehinggalah ada satu tahap kedengaran seperti ada seseorang yang bermain gitar di dalam bilik arwah, padahal selama ni bilik arwah kosong. Waktu itulah diorang tahu ada sesuatu yang tidak kena dengan gitar tu dan mereka maklumkan kepada aku. Awal-awal tu aku tak percaya sehinggalah ada satu hari tu, waktu tu aku berseorangan di rumah. Aku duduk di ruang tamu sedang menonton televisyen. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan bunyi seseorang yang naik ke tingkat atas dan menuju ke bilik arwah. Pelik. Bila Ramzi dan Syah sepatutnya di tempat kerja, tiada sesiapa yang sepatutnya ada di rumah. Aku matikan televisyen. Aku bangun dari kerusi sofa dan mengorak langkah naik ke atas. Aku panggil nama Ramzi dan Syah, manalah tahu diorang dah pulang ke rumah. Tapi tiada siapa yang menyahut. Rasa berdebar pula masa tu untuk naik, tapi aku beranikan diri. Bila sampai ke koridor tingkat kedua, mata aku terbuka luas. Aku melihat pintu arwah terbuka luas. Pintu arwah tu memang kami tak kunci, tapi kami tak akan biarkan pintu bilik tu terbuka. Aku dah rasa tak sedap hati, tapi mahu tak mahu kena juga periksa. Perlahan-lahan melangkah menuju ke bilik arwah. Sebelum sempat sampai di depan pintu, aku terdengar satu bunyi yang hampir membuatkan aku terjun ke tingkat bawah. Aku terdengar bunyi petikan gitar yang selama ini diceritakan oleh Ramzi dan Syah. Tapi aku tekad untuk melihat siapa yang berada di dalam bilik tu. Hampir tiba di depan pintu, tiba-tiba petikan gitar tu berbunyi. Secara automatik aku berhenti melangkah, keliru dan hairan diikuti dengan keadaan yang sunyi sepi. Tiba-tiba kedengaran satu suara yang datang dari bilik arwah yang berkata, "Johan dah mati kah?" Itu adalah suara seorang wanita bertanya, adakah Johan sudah meninggal? Aku apa lagi kelang kabut turun ke bawah dan kebetulan masa tu Ramzi dan Syah baru sahaja pulang dari kerja. Diorang tengok aku yang ketakutan dan tanya, Kamil, kau ni kenapa? Aku jelaskan apa yang baru terjadi. Petang tu kami duduk di ruang tamu dan berbincang nak buat apa dengan gitar arwah tu sebab sejak arwah meninggal dunia ada sesuatu yang menghantui gitar dia. Kami cuba untuk merungkai misteri ni sebab kalau ikut
ikut semasa arwah masih hidup. Tak adalah dia ni mengamalkan ilmu hitam kah ataupun taksub kah. Tiba-tiba Ramzi teringat dengan satu tabiat arwah. Katanya, aku rasa aku tahu macam mana semua benda ni boleh jadi. Korang ingat tak dulu tabiat arwah tiap kali dia cuti? Syah jawab, seingat aku, kalau waktu cuti, dia suka duduk di luar rumah dekat pokok besar tu, sambil bermain gitar tu. Katanya nak cari ilham. Ilham apa? Entahlah. Ramzi memetik jari dan kata, dia selalu duduk di bawah pokok tu kan sambil bermain gitar. Johan pernah cerita dengan aku, masa dia duduk di pokok tu, dia akan didatangi oleh seorang wanita berbaju putih. Katanya wajah wanita ni cantik. Aku bila mendengar Ramzi kata macam ni, aku menyampuk dan tanya, perempuan tu kawan siapa? Macam mana dia boleh masuk ke dalam kawasan rumah ni pula? Ramzi kata, aku pun tak pernah nampak perempuan ni, tapi aku rasa perempuan ni bukan manusia biasa. Dia ni dari alam lain, dan Johan tahu yang dia bukan manusia biasa. Serentak aku dan juga Syah bertanya, alam lain? Ramzi mengangguk, katanya, ya, ini bukan aku yang cerita tahu, tapi arwah Johan sendiri yang pernah cerita dengan aku. Katanya itulah sebab kenapa dia suka duduk bermain gitar di bawah pokok tu. Dia mengharap perempuan tu datang dan diorang akan berbual. Jadi aku rasa sejak Johan meninggal dunia, perempuan tu masih lagi datang mencari. Kami semua terkejut mendengar cerita dari Ramzi ni. Jadi maksudnya ada sesuatu yang menghantui gitar Johan tu. Tak sangka pula Johan boleh berkawan dengan makhluk dari alam lain. Tidak beberapa lama selepas tu kami terdengar satu bunyi yang datang dari bilik Johan. Bukan bunyi gitar, tetapi suara seorang wanita yang menangis teresak-esak membuatkan kami berpandangan sesama sendiri. Saat itu, aku tekad. Aku kata dengan Ramzi dan Syah, kita kena berterus terang dengan benda yang mencari Johan tu. Mari, ikut aku. Walaupun mereka keliru dengan apa yang aku cakap, tapi diorang ikut juga. Kami melangkah naik ke atas menuju ke bilik Johan. Bila kami tiba di situ, kami nampak gitar Johan berada di tengah-tengah bilik. Tangisan tadi pun berhenti. Bulu roma masih lagi meremang, menandakan apa yang mencari Johan tu masih lagi ada di dalam bilik. Aku menarik nafas dan berkata, kalau ada yang mencari Johan, pulanglah kamu. Johan tidak akan kembali. Johan sudah meninggal dunia. Jangan ganggu kami di sini. Sejurus lepas aku kata macam tu, satu tiupan angin yang sangat sejuk melintasi kami yang berada di depan pintu bilik, membuatkan kami bertiga terpinga-pinga. Selepas kejadian tu, gangguan semakin berkurangan. Kami jangka yang benda tu sudah suka berteman dengan Johan. Itulah dia merasa sedih bila Johan sudah tiada lagi. Seminggu kemudian, kami bertiga memutuskan untuk berpindah dari situ. Bukan disebabkan oleh gangguan tu, tetapi terlalu banyak memori tentang arwah di rumah tu membuat kami merasa sedih. Saat kami mengemaskan kesemua barangan termasuklah barangan Johan, Ramzi bertanya, Kamil, tu gitar kita nak buat apa? Aku menghembuskan nafas dan kata, letakkan di bawah pokok tempat Johan selalu duduk. Biarkanlah di situ. Ramzi dan Syah hanya mengangguk faham apa maksud aku dan mereka letakkan gitar kapok biru kesayangan arwah Johan di bawah pokok. Setelah selesai memunggah barang, kenderaan kami berlalu pergi dari rumah yang menyimpan 1000 kenangan tu. Saat kami menjauhi rumah tu, kedengaran dari jauh petikan gitar, lagu yang Johan selalu mainkan berdendang sebelum ia hilang perlahan-lahan.